Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam program Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad tahun 1443 Hijrah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, anak-anak pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat lega melaksanakan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini secara norma yang baru, diadakan secara maya, yang insya-Allah akan diserikan dengan ucapan pengetua dan seterusnya pengisian ilmu daripada Ustaz Abdullah bin Din. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon, kata aluan. Di majlis mempersilakan Tuan Pengetua Ibu Rosli bin Endut untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya diserikan dengan pengisian ilmu daripada Ustaz Abdullah bin Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana memberi kesempatan kepada kita untuk meraihkan sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad pada tahun 1443 Hijrah pada hari ini. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, penghulu segala rasul, Khatimul Anbiya, pembawa rahmat sekalian alam. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, syabas dan tahniah kepada Panitia Pendidikan Islam dan unit dakwah dan bina insan sekolah yang berusaha untuk memastikan program sambutan Ma'al Hijrah ini dapat dilaksanakan juga pada situasi kita sedang dilanda pandemik COVID-19. Justru sambutan Ma'al Hijrah pada kali ini dilaksanakan secara maya ataupun dinamakan sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun 1433 Hijrah. Seperti yang kita maklum, pengertian hijrah membawa makna yang sangat besar dalam kehidupan kita. Peristiwa hijrah itu sendiri merupakan titik tolak kepada transformasi umat Islam, di mana kita perlu sentiasa mengambil iktibar dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita ke arah kecemerlangan dunia dan akhirat. Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti, tema Ma'al Hijrah yang dipilih pada tahun ini. Manhaj berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud jalan yang jelas dan nyata. Dari segi bahasa, manhaj didefinisikan sebagai satu kaedah yang digariskan dalam melakukan suatu kerja agar sampai kepada matlamat. Kerajaan telah memperkenalkan dasar manhaj Rabbani yang berpaksikan 3 ciri utama, iaitu taqaffah, keilmuan, ruhiyah, ketuhanan, dan dakwah aktivisme sebagai paksi utama. Dalam konteks pendidikan, kita mestilah mempunyai metod atau manhaj yang jelas untuk memastikan apa yang kita buat lebih tersusun, jelas dan nyata untuk mencapai objektif yang dikehendaki. Berhadapan dengan krisis pandemik COVID-19 serta isu-isu lain seperti isu ekonomi, sosial
dan politik yang semakin menghimpit, kita hendaklah menyediakan satu panduan dan hala tuju yang jelas untuk memastikan lahirnya ummah yang berkualiti dalam pendidikan. Berlakunya perubahan mendadak dalam sistem pendidikan pada era ini memerlukan kita berusaha dengan lebih gigih untuk menerokai pelbagai cara dan kaedah berkesan dalam menyampaikan ilmu. Untuk mencapai objektif penerapan ilmu secara maya bukanlah suatu yang mudah. Tanpa azam dan tekad, pasti kita tak akan ke mana. Oleh itu, kita hendaklah kembali kepada manhaj Rabbani yang menuntut setiap individu itu berpegang kepada prinsip ubudiyah kepada Tuhan dalam kehidupannya. Kunci utamanya ialah dengan melaksanakan kehidupan menurut ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, seperti mana yang diwarisi daripada Rasulullah SAW. Saya berharap kehadiran Tahun Baru Islam 1443 Hijrah ini akan menjadi lebih bermakna sebagai pendorong semangat kepada kita untuk terus berusaha mencapai kejayaan yang lebih tinggi dalam kehidupan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memburu rusa di dalam rimba, rehat sebentar di pokok sana. Awal Muharram telah tiba. Moga hijrah lebih bermakna. Selamat menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijrah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, anak-anak pelajar yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Ustaz doakan diri Ustaz sendiri dan juga semua yang mendengar pada pagi ini, pada kali ini, agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesihatan. Kerana kesihatan ini suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi, kita berada dalam suasana kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang seolah-olah sekali kita tengok dengan suasana hari ini macam tidak ada kesudahan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat manusia ni bukan saja-saja. Bukan datang secara tiba-tiba. Tetapi semua ini ada tujuan, atau orang kita kata ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Sesungguhnya arti ayat ini, kami telah utuskan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. yakni kami utuskan para nabi, kami utuskan rasul-rasul, kami berikan kepada mereka kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tolak. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Lalu akibat perbuatan mereka tersebut kami timpakan kepada mereka dengan dua jenis bala bencana. Yang pertama ialah al-ba'sa dan yang keduanya ialah ad-dharra. Apa makna al-ba'sa dengan ad-dharra? Ustaz rujuk ni daripada kitab Tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala menerangkan maksud al-ba'sa
dengan katanya wahiya syiddatul faqri wad-dhiq fil ma'isyah, yaitu kefakiran dan kesempitan hidup yang amat sangat dalam kehidupan, atau dengan mudahnya kemiskinan, kefakiran, kita jadi susah. Dan yang keduanya ialah ad-dharra. Ad-dharra kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala wa hiya al-asqamu wal-'ilalul 'aridatu fil ajsam, iaitulah penyakit, kecacatan, kesakitan yang menimpa tubuh badan manusia. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala pernah timpakan kepada umat-umat yang terdahulu, barangkali apa yang sedang menimpa kita pada hari ini adalah sebahagian daripadanya. Yang penting kepada kita ialah bukan soal penyakit, soal bala bencana yang sedang menimpa kita ini, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala nak, apa hikmah di sebalik apa yang terjadi ini. Allah berfirman lagi, la'allahum yatadarra'un, moga-moga mereka bertadarru'. Apa pula makna tadarru'? Ini semua antara perkataan-perkataan Arab yang kita selalu gunakannya dalam bahasa Arab tanpa kita menterjemahkannya kepada bahasa kita. Jadi makna yatadarra'un ni ialah kata Allah Subhanahu wa taala, yaqul fa'alna dhalika bihim liyatadarra'u ilayya wa yukhlisu liyal ibadah wa yufridu raghbatahum ilayya duna ghairi bitadhalluli minhum li bitta'ati wal istikanati minhum ilayya bil inabah. Maksudnya ialah bila kita ni Allah Subhanahu wa taala bagi ujian, Allah bagi kesakitan dalam kehidupan kita ini macam kita sedang terima pada hari ini, tujuannya kata Allah kami buat begitu kepada mereka supaya mereka berdoa bersungguh-sungguh kepada kami. Itu makna at-tadarru'. Dan mereka akan mengikhlaskan ibadah mereka kepada aku. Mana mereka ibadah ni sungguh-sungguh, mengharapkan aku terima ibadat mereka dan aku akan lepaskan mereka daripada segala yang menimpa mereka. Wa yufridu raghbatahum ilayya duna ghairi, dan mereka rasa aku seorang yang boleh menyelesaikan segala masalah mereka. Lalu mereka akan minta kepada aku bitadallul, dengan menghinakan diri mereka. Rasa mereka tak boleh dah, tak ada penyelamat lain yang boleh menyelamatkan mereka melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tajuk kita ni bukan berkenaan dengan penyakit, bukan dengan bala bencana. Tajuk kita ialah berkenaan dengan apa yang dikatakan hijrah. Hijrah yang kita sedang peringatkan pada hari ini, iaitu bertepatan dengan 1 hari bulan Muharram tahun ini dan tahun-tahun sebelum ni. Bahkan insya-Allah jika Allah panjangkan usia kita, tiba sahaja 1 Muharram, umat Islam seluruh dunia akan memperingati satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah, iaitu hijratu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ni pada bahasa ialah berpindah, intiqalun min makanin ila makanin akhar. Itulah pindah, itulah hijrah. Tetapi bila kita sebagai umat Islam, khususnya apabila tiba bulan Muharram ni, kita peringat satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah Nabi SAW. Kita tahu bahawa maksud hijrah itu ialah satu peristiwa yang sangat penting, yang dianggap oleh para ulama sebagai peristiwa yang antara yang paling besar dalam sejarah kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi kita bersama dengan para sahabat yang dipanggil sebagai Al-Muhajirun telah berpindah meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang jaraknya antara kota Mekah ni, kita nak sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah kira-kira 400 km lebih sikit lah. Itulah yang dikatakan hijrah yang kita maksudkan. Tapi adakah peristiwa ini suatu yang dimulakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebenarnya peristiwa ini adalah suatu kelaziman yang berlaku dalam kehidupan para rasul alaihi wassalatu wassalam?
Tidak, anak-anak sekalian. Ustaz baca ni daripada satu kitab sirah yang dikarang oleh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Dr. Ali As-Sallabi berkata, dan beliau meletakkan satu tajuk dalam kitab ini, Al-Hijratu min sunanir rusulil kiram. Hijrah itu sebenarnya adalah satu sunnah dalam kehidupan bukan Nabi kita saja, bahkan Nabi-Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan, mereka juga berhijrah. Innal hijrata fi sabilillahi sunnatun qadimah. Sesungguhnya hijrah pada jalan Allah ini adalah suatu sunnah yang telah lama berlaku. Walam takun hijratu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bid'an fi hayatir rusuli linusrati aqaidihim. Peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan suatu perkara baru dalam kehidupan para rasul dengan tujuan untuk membantu menegakkan akidah mereka. Seterusnya pengarang menyebutkan lagi bahawa faqad hajara adadun min ikhwanihi minal anbiya'i qablih. Para nabi, saudara-saudara nabi yang lain, nabi-nabi yang terdahulu yang telah mendahului nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah berhijrah meninggalkan tanah air mereka dengan tujuan dan sebab yang sama seperti yang berlaku kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam contohnya, bapa kita semua, bapa umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas dunia ni. Nabi Adam alaihi salam ni, Allah Subhanahu wa taala boleh saja kalau Allah Subhanahu wa taala terus tempatkan Nabi Adam alaihi salam ni atas muka dunia ni. Boleh, Allah Subhanahu wa taala boleh buat macam tu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dah beritahu dekat para malaikat bahawa Allah taala nak jadikan seorang khalifah di atas muka dunia ni. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahu kepada para malaikat bahawa aku nak cipta satu jenis makhluk, nama dia manusia ni, depa ni akan jadi khalifah, akan jadi pengganti pelaksana segala titah perintah aku atas muka dunia sana, di atas bumi ni, fil ardi khalifah. Tapi pasal apa Allah Subhanahu wa taala tak terus letakkan Nabi Adam atas muka bumi ni? Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tempatkan Nabi Adam alaihissalam lepas sembahyang asar. Lepas asar barulah ditempatkan Nabi Adam alaihissalam dalam syurga. Tak ada nak masuk maghrib lagi, Nabi Adam alaihissalam telah dipindahkan, telah dikeluarkan daripada syurga untuk turun ke atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna bitu minha jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami katakan, yakni katakan kepada siapa pada masa itu? Kepada Nabi Adam, kepada Hawa, kepada Iblis, pi turun nampak ke atas muka bumi sana. Ihbitu minha jami'a, semua hamba pi duduk di sana. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti aku akan hantar petunjuk daripada aku, iaitulah Allah Ta'ala hantar rasul-rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kitab-kitab untuk jadi panduan kepada kehidupan manusia. Siapa yang ikut panduan dan petunjuk yang aku berikan itu, jangan bimbang, jangan takut, kamu akan dapat balik semula ke tanah air kamu yang asal, iaitu ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan semua ni? Jadi dalam konteks perbicaraan kita tentang hijrah ni, sebenarnya nak menunjukkan kepada kita bahawa hijrah ini adalah sunnah. Nabi Adam alaihissalam pun sengaja Allah takdirkan supaya ada sunnah berhijrah ini. Daripada syurga, Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka dunia ini. Seterusnya kita lihat pula sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ni anak-anak semua, tuan-tuan perempuan yang mengikuti kita pada pagi ini, sebenarnya Nabi-Nabi dan Rasul lah ikutan kita. Bahkan tiap-tiap kali kita salat, kita akan baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Maksud jalan lurus tu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang engkau beri nikmat dalam kehidupan mereka. Siapa golongan yang diberi nikmat ni? Yang pertama sekali ialah minan nabiyyin was-siddiqin, yang kedua wasyuhada was-salihin. Jadi jalan para nabi ni kita kena bacalah, kita kena ikuti, mana biasa apa yang dilalui oleh para nabi, kita kena lalu jalan mereka, baru kita akan berjaya insya-Allah. Jadi kembali kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelar sebagai Khalilullah, yang digelar sebagai Abul Anbiya, baginda alaihi salatu wassalam, pun berhijrah dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim ni orang mana? Nabi Ibrahim orang Iraq yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Babylon pada ketika itu. Rajanya bernama Namrud bin Kan'an. Kita baca sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dipaparkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya sendiri, Azar. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud sendiri, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam satu api yang sangat besar, mengakibatkan suatu mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya pada ketika itu. Tapi adalah beberapa orang sahaja yang beriman mengikut Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam setelah Allah musnahkan Namrud dengan nyamuk masuk ke lubang hidung dia ni, akhirnya memakan otaknya. Bahkan tentera-tentera Firaun, tentera-tentera Namrud habis diserang oleh nyamuk-nyamuk yang banyak, sehingga akhirnya lumpuh kerajaan yang ada pada ketika itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah. Nabi Ibrahim pun berhijrah bersama dengan isterinya Sarah, wanita yang paling cantik atas muka dunia ni. Ni Ustaz nak bagi tahu semua yang dengar pada kali ini. Tak ada wanita yang lebih cantik daripada ibu kita Hawa. Wanita kedua yang paling cantik setelah Hawa ialah Sarah, isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga digoda oleh Raja Mesir pada satu ketika. Bini kita tidak patah mana lah. Kita ni pelajar-pelajar yang ada di depan ni kan, kita tak cantik mana pun tersedut perasan lah. Kita tak tahu mana pun, tak boleh banding dengan Sarah, tak boleh banding dengan Hawa. Kita kena ikut jejak langkah mereka, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Nabi Ibrahim alaihi salam pun berhijrah bersama dengan ahli keluarganya. Berhijrah juga bersama dengan Lut. Nabi Lut alaihi salam yang merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah daripada bumi Iraq pada ketika itu menuju ke Al-Ardul Muqaddasah, iaitu ke Palestin. Berdakwah di sana. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan. Dengan hijrah itu Allah kurniakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Hajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur lagi untuk menampakkan kepada kita betapa pentingnya hijrah itu dalam kehidupan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk berhijrah ke bumi Makkah untuk membuat persediaan terhadap kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam lah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, anak-anak sekalian, benar tak? Betul tak bahawa hijrah ini adalah sunnah para nabi, sunnah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Adam berhijrah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berhijrah. Maka bagaimana keadaan kita semua? Adakah kita merasa asing peristiwa hijrah ni? Hijrah ialah suatu sunnatullah yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina kejayaan dalam kehidupan umat manusia. Nabi Yusuf alaihi salam, kita orang Melayu ni, Nabi Yusuf ni kita baca surah Yusuf nak bagi anak sega. Sega ni bahasa macam penting sangat. Penting jugalah kan, lagi orang tak mau kat kita. Lagi kita nak cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ni
di akhir kehidupan dia, dia jadi raja. Dia jadi menteri kewangan, Azizu Misr. Menteri kewangan di negara Mesir, menteri kanan, menteri yang paling berkuasa di bumi Mesir. Walaupun raja pada ketika itu bukan Nabi Musa alaihissalam, tapi Al-Malik yang ada pada ketika itu orang lain daripada keturunan lain. Tapi yang paling berkuasa di negara Mesir pada waktu itu ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Macam mana Nabi Yusuf? Allah Subhanahu wa taala boleh bagi ke dia kekuasaan sehebat sebesar itu. Dia boleh menentukan apa sahaja. Tidak lain dan tidak bukan anak-anak semua hijrah. Nabi Yusuf alaihissalam duduk di pedalaman negara Palestin. Bukan duduk daripada Mesir tu. Duduk dengan ayah dia, Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ni di antara keistimewaan dia, Nabi sebut dia ni Al-Karim, orang mulia. Ibnul Karim, anak kepada orang yang mulia juga, iaitu ayah dia Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub ni ada dua nama. Satu Yaqub yang kita kenal, Nabi Yaqub juga bernama Israel. Nabi Yaqub ni anak siapa? Ibnul Karim, anak kepada orang mulia juga, anak Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq anak siapa? Ibnul Karim, anak seorang yang sangat mulia juga, iaitu anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Walaupun semulia itu, Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita bahawa hijrah ini adalah sunnah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah paksakan hijrah itu dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana anak-anak semua? Nabi Yusuf alaihi salam ni, oleh kerana dia antara anak hak kecil lah. Dia ada adik seorang lagi nama Bunyamin, tapi dia anak kecil juga lah. Comel pula tu. Nabi Yusuf ni segak. Allah bagi kat dia ni, kalau dah masa dia dewasa, dia segak. Sehingga Zulaikha tergila-gilakan dia. Bayangkan dia masa kecil tahu nak. Kita dulu tak segak mana pula ni kan, dulu comel jugalah kan. Nabi Yusuf macam mana comel dia. Boleh kita nak bayangkan tahu mana comel Nabi Yusuf AS. Nabi Yaqub sayang kat dia. Bukan sayang sebab comel, tapi memang fitrah manusia. Anak kecil macam Ustaz Sterila ni, anak kecil sekali tu, ya Allah, melampau Tuhan saja yang tahu. Pasal apa? Pasal semua orang sayang kat dia. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam sayang kepada Nabi Yusuf alaihi salam ni kerana satu, dia baik. Ni bakal Nabi daripada kecil-kecil baik dah. Kita pun kalau tengok budak baik, kita sayang. Dah lah tu dia anak kecil, memang logik lah dia sayang. Tapi abang-abang dia cemburu, dia jealous, dia berasa sakit hati besar saja, tak hati nak gunakan. Jadi abang-abang Nabi Yusuf AS kerana terlalu cemburu, sakit hati tengok ayah sayang sangat kepada Nabi Yusuf AS, dia pakat nak bunuh dia. Cuma mujuklah hak tua sekali tu, dia cerdik sikit, dia kata tak salah, tak salah kita bunuh dia. Kalau hampa nak buat juga, hampa lempak masuk dalam telaga tu. Tu cadangan daripada dia. Dia kata apa? Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Adalah seorang, yang ni hak sulung tu lah. Dia kata tak usah bunuhlah Nabi Yusuf. Dia ada juga dalam jahat-jahat ni, ada seorang hak yang kesian. Dia tak sampai hati. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Lempang dia, campakkan dia ke dalam telaga hak paling dalam, perigi yang paling dalam sekali. Fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Kurang-kurang pun ada nanti orang yang lalu di situ, pedagang-pedagang yang lalu di situ, yang mereka selalu singgah di tempat tu, yang di situ ada telaga macam R&R kita pada hari ni, mereka akan ambil dia, mereka pilih jual tang mana-mana pun. In kuntum fa'ilin, kalau hampa nak buat, hampa buat lagu tu cukup. Ni cadangan daripada abang, salah seorang abang Nabi Yusuf. Baik dah tu, tak baik juga, tapi boleh gagah lah. Ada seorang yang ada hati perut juga. Peristiwa inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya berhijrah, tinggal kampung halaman, pergi duduk di mana? Duduk di negara Mesir. Nabi Yusuf alaihi salam
akhirnya dicampakkan ke dalam telaga. Pebayang duduk seorang-seorang dalam telaga. Ini semua nak mengajar kita erti hijrah. Keperitan dalam kehidupan ni akhirnya akan membawa kejayaan. Takdir Allah Subhanahu wa taala, sekumpulan pedagang yang lalu di situ jumpa Nabi Yusuf, dia jual dia di Mesir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala nak takdirkan yang lebih baik untuk kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf akhirnya dipelihara oleh keluarga menteri kanan di negara Mesir, iaitu Menteri Kewangan Aziz Misr. Sehingga apabila Nabi Yusuf alaihi salam dibawa balik ke rumah oleh Aziz Misr, dia pesan kepada isteri dia, akrimi mathwa, jaga dia elok. Mungkin anak ini akan memberi manfaat kepada kita. Kita boleh ambil dia jadi anak kita, anak angkat kepada kita. Allah uji lagi kehidupan Nabi Yusuf AS. Mau angkat dia tu, pergi berkenan kat dia pula, dia segak sangat. Dia segak ni pun satu musibah juga kadang-kadang. Orang berkenan kat kita, jadi musibah. Kalau kita sekuat Nabi Yusuf tak apa juga. Salahnya kita lemah. Bila kita diuji, kita tewas di hadapan ujian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf dituduh telah melakukan dosa zina, telah melakukan kesalahan jenayah kepada Zulaikha akibat perbuatan Zulaikha yang menggoda dia. Cerita tu panjanglah. Ustaz sebenarnya seronok nak cerita kepada anak-anak semua kisah Nabi-Nabi ini, sebab di sebalik kisah Nabi-Nabi ini ada banyak pengajaran dalam kehidupan kita. Bahkan kisah Nabi ini Allah gambarkan sebagai ahsanal qasas, kisah yang paling baik, kisah yang paling sedap didengar, yang banyak pengajaran yang akan kita perolehi dalam kehidupan kita. Kita nak cerita hijrah ya pada hari ini. Lalu Nabi Yusuf AS akhirnya dipenjarakan, terpaksa pula berhijrah daripada rumah mewah, istana yang dimiliki oleh Menteri Kewangan Mesir pada ketika itu, terpaksa merempat pula dalam penjara kerana nak menyelamatkan dirinya, menyelamatkan akidah, menyelamatkan maruah diri yang merupakan perkara yang paling besar dalam kehidupan manusia ini. Kemudian Nabi Yusuf AS keluar dari penjara. Banyak kisah-kisah yang dipaparkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian bila keluar daripada penjara inilah akhirnya apabila Nabi Yusuf berjaya mentakwil mimpi Raja Mesir pada ketika itu, bukan Fir'aun, Malik disebut dalam Al-Quranul Karim. Bila keluar daripada penjara, Allah angkat kedudukan Nabi Yusuf AS setinggi-tinggi darjat pada ketika itu. Nabi Yusuf menguasai pentadbiran negara Mesir, dipercayai sepenuhnya oleh Raja Mesir pada ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada ketika itu mimpi. Nabi Yusuf ni masa dia kecil dia mimpi. Dia beritahu ayah dia, ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia mimpi, dia kata ayah, cik mimpi, cik nampak ada 11 biji bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepada dia. Mimpi ini berlaku masa dia duduk di Palestin. Bila Allah Subhanahu wa taala makbulkan, tunjuk kebenaran mimpi ini bila dia berhijrah, bila dia berkuasa di bumi Mesir. Akhirnya pada ketika itu Nabi Yusuf AS mengarahkan abang-abang dia yang telah menzalimi dia satu ketika dahulu, bawa mai ayah dan ibunya, bawa mai semua ahli keluarga mereka ke bumi Mesir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan peristiwa besar itu, wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Yusuf AS semua abang-abang dia duduk di depan tu, dia angkat ayah dia persilakan ayah dan ibunya untuk berada di atas singgasana bersama-sama dengannya. Kemudian semua mereka sujud tanda hormat kepada mereka pada waktu itu. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Lalu Nabi Yusuf kata ke ayah dia, wahai ayah Nabi Yaqub alaihi salam, inilah ta'wil mimpiku yang aku mimpi satu ketika dahulu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah buktikan kebenaran mimpi tersebut. Nabi Yusuf berkata lagi, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn
dan Allah telah berbuat baik kepadaku ketika mana dia mengeluarkan aku daripada penjara. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Dan kata Nabi Yusuf AS, Allah telah membawa kepadaku semua kamu, ayah, ibu, semua ahli keluarga kita yang dahulunya kita telah dipisahkan oleh syaitan daripada pedalaman, minal badwi, daripada pedalaman Nabi Yusuf AS dengan keluarga dia, setelah syaitan telah memecah belahkan kita semua antara aku dan juga saudara-saudaraku. Dan Nabi Yusuf AS bila dapat kejayaan, Nabi Yusuf AS memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh ahli keluarganya. La tathriba alaikumul yaum. Hari ini aku tidak akan mengeluarkan sebarang kata-kata yang akan menyakitkan hati kamu, yang menyebabkan kamu malu. La tathriba alaikumul yaum. Itulah akhlak seorang Nabi. Tapi yang pentingnya anak-anak ialah hijrah. Hijrahlah yang membawa kejayaan dalam kehidupan umat manusia yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat sekalian, mari kita sorot lagi kehidupan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam berkenaan dengan peristiwa hijrah yang sedang kita bincangkan ini. Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia satu keistimewaan, dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam juga seorang nabi yang termasuk di kalangan rasul ulul azmi minar rusul. Nabi Musa AS pun berhijrah juga dalam kehidupannya. Di mana asal Nabi Musa AS? Nabi Musa AS berasal daripada Mesir. Baginda dilahirkan di Mesir. Bahkan pernah dihanyutkan oleh ibunya dalam sungai Nil untuk menyelamatkan Nabi Musa AS daripada kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun pada suatu ketika dahulu. Karena Fir'aun pada ketika itu telah memerintahkan semua anak-anak lelaki yang dilahirkan pada tahun itu wajib dibunuh kerana dia ni akan rampas tahta aku. Nabi Musa alaihi salam akhirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah dekat tak jauh mana. Daripada rumahnya dia berhijrah ke istana Fir'aun yang menunjukkan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tunjuk kat Fir'aun, yang musuh tu aku hantarlah duduklah rumah hang tak boleh buat apa-apa, manusia tidak boleh melakukan apa-apa, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Lalu Nabi Musa alaihi salam tinggal beberapa ketika di dalam istana Fir'aun. Allah takdirkan satu peristiwa berlaku dalam kehidupan Nabi Musa. Nabi Musa ni orang yang gagah, ditumbuk orang sekali yang mati. Adalah peristiwa tu nanti tanya para asatizah, ustaz-ustazah yang ada di sini. Nabi Musa AS akibat daripada peristiwa itu, Nabi Musa terpaksa berhijrah, menyelamatkan dirinya, berhijrah ke Madian untuk tinggal beberapa ketika bersama dengan bapa mertuanya itu Nabi Shu'aib AS. Menurut kebanyakan para ulama, menyatakan bahawa lelaki saleh yang Nabi Musa berkahwin dengan anaknya itu ialah Nabi Shu'aib AS. Berapa lama Nabi Musa AS berhijrah? 10 tahun meninggalkan tanah airnya. Kemudian Nabi Musa AS pulang, kembali membawa isterinya, ahli keluarganya ke bumi Mesir. Pada ketika itu Nabi Musa dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan, idhhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun diperintahkan untuk menghadap Fir'aun, menegur kesilapan, kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun. Fa innahu tagha, dia telah melampaui batas. Kemudian setelah beberapa ketika berdakwah di bumi Mesir, dan di antara tugasan Nabi Musa AS ialah menyelamatkan Bani Israel daripada kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun, mangsa perbudakan, perhambaan yang dilakukan oleh Fir'aun dan juga kaum Qibti terhadap Bani Israel. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk berhijrah lagi. Hijrah Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel daripada bumi Mesir ke Al-Ardul Muqaddasah, ke negara Palestin. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizatnya.
apabila Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sehingga sampai ke tepi laut merah pada ketika itu, Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukul air di pantai, terbelah laut, memberi laluan kepada Nabi Musa AS dan juga Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan juga tentera-tenteranya yang telah menzalimi Nabi Musa, menzalimi bangsa Bani Israel sejak sekian lama. Juga Nabi Musa alaihi salam melalui sunnah, iaitu sunnah berhijrah seperti mana yang dilalui oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain. Nabi kita pun berhijrah, Nabi Musa alaihi salam juga berhijrah, nabi-nabi lain juga turut berhijrah dalam kehidupan mereka. Benarlah, hijrah adalah sunnatullah, adalah suatu sunnah Allah Subhanahu wa taala yang Allah aturkan untuk mengajar kita bahawa kejayaan itu terdapat pada hijrah. Okey, kita berehat anak-anak sekalian. Kita dengar satu syair yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ni anak-anak bukan sekadar satu orang alim dalam bidang ilmu fiqh sahaja, tak. Imam Syafi'i dalam bidang ilmu hadis misalnya, ada orang kata Imam Syafi'i ni tak reti hadis. Siapa bagi tahu depa? Imam Syafi'i ada kitab hadis Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Hak depa hak duk kata kat Imam Syafi'i tak reti hadis tu, ada musnad apa kat depa? Satu kitab hadis pun tak ada depa. Imam Syafi'i di antara kelebihannya lagi dalam bidang ilmu usulul fiqh. Imam Syafi'i bukan pakar, pengasas, mengarang kitab Ar-Risalah. Dan Imam Syafi'i sangat terkenal dalam bidang bahasa. Imam Syafi'i dibesarkan di pedalaman, di kampung Bani Hudzail. Dikatakan Imam Syafi'i menghafal lebih 10,000 bait syair daripada Bani Hudzail. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, di antara kelebihan, keistimewaan Imam Syafi'i seorang yang sangat alim dalam bidang ilmu bahasa. Majlis-majlis Imam Syafi'i dihadiri bukan sahaja oleh para ulama, penuntut-penuntut ilmu, tapi para sastrawan. Sampai orang heran tengok artis-artis, tengok sastrawan mai ke dalam majlis Imam Syafi'i. Dia berkata, hampa mai buat apa? Betul, kami mai ni pasal nak dengar Imam Syafi'i bercakap. Imam Syafi'i bercakap pun sedap. Kata anak-anak murid Imam Syafi'i, sepanjang kami ikut pengajian Imam Syafi'i tidak pernah tersalah dalam mengungkapkan apa-apa. Jadi Imam Syafi'i ada diwan syair, saya baras saja, milik Al-Imam Syafi'i. Jadi hari ini kita berehat seketika, kita dengar satu syair yang sangat indah yang didendangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang bertajuk Safir. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. Macam mana anak-anak sedap tak syair tu? Sedap tapi tak faham. Amai Ustaz cerita sikit makna syair yang kita dengar sebentar tadi. Dalam syair Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i kata safir, bermusafirlah, tinggal Kuala Nerang ni,
Jangan duk kira nak duduk kot kolam nerang, duduk padang sanai ya. Tajid iwadan amman tufariquhu. Kamu akan dapat ganti daripada apa yang kamu tinggalkan. Orang yang kita tinggalkan di sini, yang kita sedih kehilangan dia apabila kita bermusafir, Allah akan ganti kat kita yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Fansab fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi. Bangunlah, bekerja keraslah. Sesungguhnya kelazatan hidup itu kamu akan dapati fin nasabi. Bila kamu penat, kamu susah bekerja, waktu tu baru kamu akan rasa indahnya kita bekerja dengan penat tersebut. Okey, apa lagi yang menarik dalam kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ni? Banyaklah Ustaz nak terjemah sikit-sikit ya kepada kamu. Ni antara yang menarik. Imam Syafi'i suruh kita musafir, suruh kita berhijrah daripada tempat kita ni, beranilah pergi duduk tempat lain. Imam Syafi'i kata, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Aku tengok, kata Imam Syafi'i, ayak ni kalau dia duduk setempat, dia tak bergerak, dia duduk tangtu saja, akan menyebabkan air itu rosak. Dia jadi bau busuk, warna dia kekuning-kuningan, lah kali tak boleh guna langsung. Insaha taba, kalau air tu bergerak, air tu akan jadi elok, cantik, macam kita tengok ayak terjun. Wa illam yajri lam yatibi, kalau ayak tu tak bergerak, dia duduk sengap di sesuatu tempat, ayak tu jadi tak elok, tak baik lagi untuk kegunaan. Wal usdu laula firaqul ardi maftarasat. Singa, kata Imam Syafi'i, kalaulah tak kerana dia berpisah daripada tempat tinggalnya, dia nak cari makan bukan senang, dia kena pergi jauh, kena tinggal tempat dia. Kalau dia tak berpisah daripada tanah airnya, tempat kelahirannya, maftarasat, dia tak akan boleh memburu binatang buas untuk dijadikan makanannya. Wassahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Oh, menarik Imam Syafi'i kata ni. Wassahmu, anak panah. Anak panah tu kalaulah dia tidak berpisah daripada qaus, busur tu, daripada busur anak panah tu, dia duduk tang tu bila nak kena tempat yang dia nak panah, lam yusibi. Satu lagi terakhir Imam Syafi'i kata, dia ni Imam Syafi'i sebut berkenaan dengan at-tibru. At-tibru ni ialah emas yang masih berada dalam bentuk asalnya. Kita pi ambil emas ni kan, kita pi gali, kita pi mendulang dia, kita dapat emas dalam bentuk hak kecil-kecil. Emas ni kalau duduk dalam tanah, dia sama harga dia dengan tanah. Tapi bila dia berpisah daripada tanah, dia jadi emas yang mahal harganya. Dia kena hijrah, kena pindah ke tempat lain, baru jadi mahal harganya. Begitu juga wal-ud. Ud ni ialah kayu. Di Malaysia ni pun ada kayu gaharu. Tapi yang banyak di sebelah Vietnam. Kayu gaharu ni kalau duduk di pokok tu, dia sebahagian nau'un minal hatabi. Dia ialah sebahagian daripada kayu api. Orang tebang, orang buat kayu api ya. Tapi bila dia berhijrah, dia jadi minyak wangi. Harga dia ribu-ribu. 1 gram, 2 gram kita nak beli, 10 gram tu harga sampai 20,000. Kita tengok terkejut. Jadi itulah keberkatan daripada hijrah. Okay, anak-anak semua, alhamdulillah kita dengar syair Imam Syafi'i, dan kita kembali kepada tajuk kita, iaitu berkenaan dengan hijrah. Manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Sedikit kita menyorot kisah penghijrahan Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita melakukan hijrah ni semata-mata kerana Allah. Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah. Kalau tidak kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tidak akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi anak-anak sekalian, yang kita perlu faham dalam hijrah ini, kita nak melakukan penghijrahan ni, biarlah penghijrahan yang kita buat, sama ada kita nak pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu sifat, satu sikap kepada sikap yang lain, kita kena tengok adakah
perpindahan yang kita buat, penghijrahan yang kita buat bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pada kita. Insya-Allah kita juga akan berhijrah. Jadi itu manhaj dalam kita nak melakukan penghijrahan, mesti bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah berhijrah meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah pada tarikh 26 hari bulan Safar. 26 hari bulan Safar, Nabi SAW mendapat berita bahawa orang-orang kafir Quraisy telah pun membuat keputusan di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah parlimen Quraisy. Di sana dia buat keputusan bahawa malam ni kita akan bunuh Muhammad. Kita akan kepung rumah dia. Kita akan sediakan 11 orang pemuda dari pelbagai kabilah Arab yang ada pada ketika itu. Kita akan serang dia malam ni, kita akan bunuh dia, dan Bani Hashim tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa kepada kita. Nabi SAW telah diizinkan oleh Allah dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap sedia. Kerana malam ni mereka nak bunuh kamu wahai Muhammad. Maka malam tersebut, jadi kalau siang tu 26, malam tu malam ke-27 bulan Rabiul Awal, Nabi SAW bersiap sedia. Tengah hari tu juga Nabi SAW pada 26 hari bulan Safar, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berbincang, merancang perjalanan yang akan mereka lakukan pada malam tersebut. Lalu akhirnya mereka mendapat keputusan untuk berhijrah pada malam 27 hari bulan Safar, tahun yang ke-13 kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada tu, malam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi malam tu bila rumah Nabi dikepung oleh 11 orang pemuda yang gagah perkasa untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malam tu Nabi keluar daripada rumah Nabi. Lalu di hadapan pemuda-pemuda tersebut, Nabi SAW menaburkan pasir ke atas kepala mereka. Lalu Nabi SAW berjanji dengan Abu Bakar As-Siddiq di suatu tempat. Akhirnya mereka menuju ke Gua Thawr, iaitu tempat persembunyian pertama sebelum Nabi SAW bertolak menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Berapa lama Nabi SAW berada di Gua Thawr? 3 malam. 27, 28, 29 hari bulan. Duduk di Gua Thawr, yang terletak Gua Thawr ni ialah di selatan bandar Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan perjalanan Nabi SAW ke utara, Madinah terletak kira-kira 400 km lebih daripada Makkah Al-Mukarramah ke utara, bukan ke selatan. Tetapi kebijaksanaan strategi yang digunakan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar, mereka menuju ke arah selatan sedikit, berdiam sekejap di Gua Thawr selama 3 malam, dengan harapan Nabi SAW orang-orang kafir Quraisy akan mencari Nabi pada hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga. Jadi kalau 3 hari dah cari ni, tentu gerakan mencari Nabi SAW yang hilang itu akan berkurang. Jadi Nabi SAW seorang perancang strategi yang sangat hebat untuk memastikan rancangan hijrah yang dilakukan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan berjaya. Setelah 3 hari Nabi SAW berada di Gua Thawr, maka pada malam 1 hari bulan Rabiul Awal, barulah Nabi SAW bergerak, bertolak daripada kaki Gua Thawr menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan perjalanan hijrah ini berlaku dalam sejarah berapa orang? Ada 4 orang. Yang pertama Nabi SAW, yang keduanya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketiganya ialah bekas hamba Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan yang terakhirnya yang menjadi penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqit yang bukan Islam pada ketika itu. Perjalanan Nabi SAW daripada Gua Thawr
menuju ke Madinah Al-Munawwarah sehingga Nabi SAW sampai ke kota Quba, ke kampung Quba. Sebelum masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah mengambil masa selama 8 hari. 8 hari Nabi ambil masa untuk sampai ke Quba. Quba ni ialah kampung yang berada di pinggir kota Madinah. Mana kalau kita nak masuk Madinah, kita kena sampai di Quba dulu. Nabi duduk di Quba pula 4 hari. Daripada 8 hari bulan, Nabi sampai tu hari Isnin. Daripada hari Isnin Nabi duduk di Quba, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat tu ialah tarikh 12 Rabiul Awal. Pada lebih kurang tengah hari sebelum masuk waktu Jumaat, Nabi pun bertolaklah daripada Quba menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah yang kira-kira dalam 4-5 km jaraknya, dan Nabi SAW bertolak daripada Quba sampai ke Madinah tu diiringi oleh 500 orang para sahabat daripada sahabat-sahabat sahabat-sahabat daripada Bani An-Najjar mengiringi Nabi SAW sehingga baginda disambut dengan meriah sekali pada ketika Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah. Dan akhirnya Nabi SAW membina kota Madinah Al-Munawwarah, menukarkan nama lama kota Madinah daripada Yathrib kepada nama Madinah Al-Munawwarah dengan memulakan pembinaan Masjid Nabawi yang sangat agung, yang utuh sehinggalah kepada hari ini. Ada satu soalan yang orang tanya. Bila kita baca peristiwa hijrah seperti yang kita dengar sebentar tadi, Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal ataupun ujung hari bulan Safar, iaitu pada 27 hari bulan Safar. Kemudian Nabi memulakan penghijrahan pada 1 hari bulan Rabiul Awal, dan Nabi tiba ke kota Madinah pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Tapi soalannya, kenapa kita sambut peristiwa hijrah ini pada bulan Muharram? Awak kita tak sambut pada bulan Rabiul Awal. Apa jawapan yang kita nak berikan? Cuba fikir-fikirkan sekejap. Jadi anak-anak yang dirahmati, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama kita sebenarnya dah lama dah bincang tajuk ni. Bahkan Sayyidina Umar lah orang yang bertanggungjawab bermesyuarat dengan para sahabat di zaman pemerintahan beliau untuk memilih bila kita nak mula, daripada peristiwa mana kita nak gunakan untuk menjadi kalender umat Islam yang kita panggil hari ini dengan nama takwim hijrah. Jadi akhirnya setelah berbincang dengan para sahabat yang ada pada ketika itu, ada yang mencadangkan kita ambil tarikh kelahiran Nabi SAW sebagai tarikh permulaan kalender hijrah umat Islam. Ada lagi lah beberapa cadangan, tapi akhirnya Sayyidina Umar memilih hijrah sebagai tarikh bermulanya tarikh umat Islam. Tahun 1 tu dikira daripada tahun berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW. Tapi kita masih tidak menjawab kenapa bulan Muharram dan bukan bulan Rabiul Awal. Jawapannya ialah anak-anak, kerana Nabi SAW dan juga para sahabat memulakan, menanam keazaman untuk berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah berlaku pada bulan Muharram, iaitu perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua berlaku bulan Zulhijjah, masa peristiwa haji. Bulan Zulhijjah ialah bulan ke-12. Jadi setelah ditandatangani perjanjian Aqabah yang kedua, para sahabat daripada Madinah pun balik ke Madinah Al-Munawwarah. Umat Islam mula bersedia pada ketika itu untuk berhijrah. Maka lepas bulan Zulhijjah ialah bulan Muharram, maka bermulalah penghijrahan demi penghijrahan. Nabi pun nak hijrah dah, tapi Nabi belum mendapat isyarat yang jelas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semuanya berlaku bermula daripada bulan Muharram. Ibtida'ul azmi bil hijrati bermula pada bulan Muharram. Jadi oleh kerana itulah kita memperingati peristiwa hijrah ni bukan pada bulan Rabiul Awal, bukan pada 12 hari bulan Rabiul Awal, tapi pada bulan Muharram, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita ketika mengkaji persoalan ini. Seterusnya
manhaj rabbani yang disebutkan dalam tema kita pada tahun ini, yang mana bermaksud kita nak melakukan hijrah dalam hidup kita ni mesti bersesuaian dengan manhaj, silibus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah akan lahir umat yang berkualiti, yang unggul, yang berjaya dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Imam Bukhari rahimahullah memulakan kitab sahihnya dengan hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan kita ni yang kita buat sehari-hari, yang kita buat dalam proses kita nak mengubah kehidupan kita, bermula dengan niat. Allah nak kira pahala atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi sebarang pahala, segala-galanya berdasarkan kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita hanya akan dapat apa yang kita niatkan. Oleh itu, hijrah yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita yang sementara ini, mesti bermula daripada niat yang baik, niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan sahabat yang berhijrah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berhijrah kerana dunia yusibuha ataupun awimra'atin yankihuha, ataupun semata-mata kerana wanita yang ingin dikahwininya, merujuk kepada perbuatan yang kita lakukan itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan kebaikan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat yang tu sahaja, kita tidak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah dalam kehidupan kita ini, apa yang kita nak buat, kita kena pastikan penghijrahan yang kita nak lakukan, apa sahaja tindakan, perancangan yang kita nak lakukan, mestilah ada di sana keinginan untuk mendapat keredaan Allah, mendapat kasih sayang Allah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah apa yang kita buat itu akan diperakui dan diberikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam peristiwa hijrah ini juga, bila kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang memperkatakan tentang peristiwa hijrah. Lebih spesifik lagi, kebanyakan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang membincangkan tentang persoalan hijrah ini tertumpu kepada siapa pelaku proses hijrah ini. Tidak lain dan tidak bukan, ada dua golongan sahaja. Satu, Al-Muhajirin, dan yang keduanya ialah Al-Ansar, para sahabat yang berhijrah ke Madinah dan para sahabat yang menyambut kedatangan Muhajirin di Madinah yang terkenal dengan panggilan Al-Ansar. Mari kita tengok satu dua ayat Al-Quran berkenaan dengan golongan Muhajirin ini. Contohnya dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nahl ayat 41. Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka dizalimi, siapa ni? Para sahabat lah yang duduk di Makkah Al-Mukarramah. Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Kami akan tempatkan mereka, kami akan berikan kepada mereka di dunia ni kebaikan. Wala ajrul akhirati akbar. Dan pahala balasan di hari akhirat tentulah lebih besar yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut lagi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah.
wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. At-Taubah ayat 20. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda mereka, dengan nyawa mereka, mereka akan mendapat pahala yang sangat besar, darjat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang berjaya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Sadaqallahul azim. Dan bagi orang-orang fakir di kalangan muhajirin yang telah dihalau daripada tanah air mereka, daripada terpaksa hijrah karena dikeluarkan, tidak disukai oleh orang-orang Quraisy. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, harta benda mereka dirampas. Yabtaghuna fadlan min Allah, mereka buat ni semua semata-mata untuk mencari kurniaan Allah, pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, bahkan mereka menolong, membantu Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, merekalah orang-orang yang benar, as-sadiq, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini semua di antara kejayaan-kejayaan yang diperolehi oleh para sahabat al-muhajirin ketika mereka berhijrah daripada bumi Mekah menuju ke Madinah al-Munawwarah. Kalau tak ada peristiwa hijrah ini, tak dapatlah kat depa kejayaan, puji-pujian daripada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita baca tadi ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawa hijrah ni dia akan mengangkat martabat manusia daripada baik kepada yang lebih baik, bahkan sampai ke peringkat mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu anak-anak semua, kalaulah ada siapa-siapa yang berani mencela mana-mana para sahabat al-muhajirun, mereka ni tak baca Quran. Kita dalam kehidupan kita ni, bila kita baca apa-apa kisah sekalipun yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam Al-Quran, jangan tengok tentang kisah tu saja. Kita kena tengok lebih daripada tu lagi. Kita tidak boleh terpengaruh dengan golongan yang menyakiti para sahabat, menghina para sahabat, menuduh para sahabat dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sedangkan Al-Quran memuji para sahabat yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Bahkan para sahabat-sahabat ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran terbaik di syurga kelak. Jadi siapa kita nak mempertikaikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Ini antara pengajaran yang tidak boleh tidak. Bila kita berbicara tentang peristiwa hijrah, kita kena tahu dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat, Allah mengiktiraf apa yang mereka lakukan tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita nak mempertikaikan golongan yang telah pun dipuji, diangkat kedudukan mereka setinggi langit pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kalam daripada Ustaz melalui program yang kita buat pada hari ini, ceramah ringkas yang kita dengar pada hari ini, marilah kita berhijrah mengikut manhaj yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pastikan apa yang kita nak buat itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita boleh dapat penghijrahan yang kita nak buat, tindakan yang kita nak lakukan ini bukan takat tak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dapati ia adalah keperluan kepada umat Islam. Kita kena buat sesuatu, kena bertindak sesuatu, kita terpaksa berhijrah, maka itu sudah tentulah lebih baik. Dan pastikan yang keduanya, niat kita melakukan apa-apa tindakan tersebut ialah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala.
dan pastikan apa yang kita buat ini diredai oleh Allah. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan di hari akhirat kelak. Sekadar itu yang mampu Ustaz sampaikan kepada anak-anak, kepada semua tuan-tuan yang bersama dalam rancangan ini. Moga-moga kita mendapat manfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.